Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan beberapa tips, panduan dan juga kegunaan yang paling saya selalu favourite lah, yang mana saya gunakan pada Canva dalam kita buat kerja ataupun kita buat sebarang editing. Saya akan gunakan features yang akan saya terangkan. Ada 10 features, jom kita lihat. Baik, features ataupun tools yang pertama ialah remove background image, yang mana paling kerap saya gunakan kalau nak buat poster, kalau nak buat thumbnail dan sebagainya lain. Okey, caranya mudah saja. Okey, kita pilih satu lah daripada template kita. Kemudian kita ambil satu daripada gambar dan kita upload lah. Contoh kita ambil gambar budak kan, kids. Okey, contoh kita ambil gambar kids ni. Okey, misal ni kita ambil kids yang macam ni. Okey, comel. Okey, kemudian kita tekan edit image pada bahagian sini. Kemudian BG remover ataupun background remover, yang mana dia akan hilangkan background, kemudian dia akan fokus kepada subjek sahaja. Okey, kita tekan, kita tengok apa akan jadi. Okey, kita dapat lihat inilah hasil dia. Okey, jadi kita bolehlah kita tempatkan, kita sizingkan, kita edit lagi dia punya gambar dia, warna dia dan sebagainya untuk dia nampak dan sesuai dengan apa yang kita kendak lah dalam kita punya gambar tu kan. Okey, itu yang paling berguna. Ada setengah gambar juga yang mana dia tak dapat nak bezakan lah subjek dan juga background. Itu kita perlu untuk sama ada kita tukar gambar ataupun kita crop. Kita crop bahagian yang tak suka, bahagian-bahagian yang terlebih, untuk kita buanglah, kita fokus kepada subjek itu saja. Baik, tips yang kedua ialah glow, di mana kita nak serlahkan lagi kita punya subjek dengan background. Okey, contohnya misalnya kalau kita ada background yang gelap, okey, contohnya kita berwarna hitam. Okey, background dia, kita punya subjek tu kadang-kadang dia cahaya tak cukup lah, kadang-kadang dia tak pop up. Okey, kalau macam ni still pop up lah. Okey, contohnya kalau warna dia gelap juga. Okey, macam mana kita nak buat ialah tekan sama juga pada edit image, kita tarik ke bawah. Okey, kita dapat lihat. Okey, yang lain saya tak sentuh lagi lah. Kita fokus kepada glow dulu. Okey, glow ni kita tekan pada dia, kemudian dia akan ada di sekeliling dia ataupun berada di perimeter dia ialah berwarna hitam. Okey, kita tukar warna dia kepada warna yang lebih pop up. Saya suka warna putih lah kebanyakan dia. Okey, ataupun warna-warna lain lah pilih. Okey, boleh adjust dia punya size nak besar mana. Okey, kita size dia. Okay, transparency, kita nak sama ada pekat ataupun kita nak nampak sikit-sikit je boleh. Okay, macam ni. Kemudian blur. Okay, pilih-pilih lah sama ada nak legap macam ni ataupun kita nak blur. So ni kita akan pilih blur sikit lah. Okay, jadi kita punya image akan nampak lebih pop up. Dan kalau ada kita punya background tu lebih kurang sama warna, dia akan memberikan kontras yang lebih kepada objek kita. Okay, tips dan juga tools yang nombor 3 ialah kita nak download kita punya image. Ada beberapa contoh ataupun beberapa file yang mana kita perlu untuk pilih lah. Okay, tekan pada butang atas ni download. Kemudian kita akan diberi file type. Okay, file type ni kita pilih mana-mana yang kita nak lah. Selalunya PNG adalah yang paling besar file dia, yang paling high quality lah. JPG, PDF standard. Okey, kat sini kita nak tengok PNG. Okey, PNG kita boleh custom sama ada kita nak apa, size dia besar boleh. Okey. Okey, kita nak transparent background boleh juga. Okey. Compress file, kita nak lower quality, kita nak buat thumbnail kan YouTube kan, kena lower sikit kan quality dia, bawah 2 MB kan. So kita lower kan, kita tekan kepada butang tersebut, kemudian tekan butang download dan kita sedia untuk digunakan lah kita punya gambar tersebut lah. Jadi pilih ikut kesesuaian lah. JPG adalah file yang lebih kecil, di mana kita boleh tetapkan juga kualiti dia sama ada kita nak kualiti medium, large ataupun 100% lah large. Okay, begitu juga dengan size dia kita boleh pilih. Okay, lebih besar file tu lebih tinggilah. Sama juga tips yang keempat ialah kita nak download berbentuk video. Misalnya, okay, video kita pilih pada MP4 video quality ni. Okay, high quality video. Okay, kita pilih kat sini. Okay, kita boleh tengoklah dekat site kita punya template yang keberapa kita nak download. Okay, daripada 1 sampai 4 saja. Okay, ataupun semua sekali kita nak video kan pun boleh, tak ada masalah.
Okay, video dia sangat cantik. Video dia menepati apa yang kita tengok sekarang. Itulah video yang akan dihasilkan. Cantik video dia. Okay, kita boleh pilih beberapa template ya. 1, 2, 3. Kemudian download, dia akan download ketiga-tiga itu sahaja. Okay, durasi dia. Okay, durasi dia kita lihat kat sini. Dia ada 5 saat. Boleh pilih lah berapa saat yang kita nak ni. Okay, nak apply pada specific template ataupun kita nak apply untuk semua template, boleh tu kita nak custom lah. Selalunya kalau kita buat download video ni, dia akan ada pergerakan ni kan. Okay, contoh dia sama ada kita nak animate kita punya subjek ni, kita nak animate kan, kita nak gerakkan dia pun boleh. So, yang kelima pula untuk kita tambahkan audio. Okay, Canva telah sediakan beberapa audio untuk kita addkan kepada kita punya video lah kalau kita nak. Okay, ataupun semasa kita membentangkan Canva kepada orang lain, mereka akan dengar juga audio kalau kita nak lah. Bagaimana cara untuk kita mendapatkan audio tersebut? Ialah kita pergi kepada elemen. Okay, pada elemen ni kita tekanlah happy audio contoh. Okay, kita lihat kita ada all, kita ada foto, kita ada grafik, video. Kita lihat pada hujung sekali audio. Okay, audio ni dah ada dah. Kalau kita ni, kita akan dengar sound dia. Okay, contoh dia, ni semua song, ni semua music dan juga song yang boleh kita pilih lah. Okay, kita macam ni, kita ambil, kita drag, kemudian kita letakkan. Okay, bila dia ada dekat sini, kat bawah ni, bermaksud kita punya template tu menggunakan audio yang kita pilih tersebut lah. Jadi dah selesai. Baik, yang kelima ialah untuk kita download objek tersebut semata-mata objek lah, tak ada background. Okay, cara dia macam yang tadi, kita download PNG file, PNG lah. Okay, kita pilih transparent background. Bermaksud background tak ada, kita hanya ada kita punya objek tersebut lah. Jadi kita tekan satu, okay, satu, kemudian pilih transparent background dan download. Okay, ini hanyalah untuk Canva yang premium ataupun Canva yang berbayar lah. Kalau daripada MOE, okay, ni sebenarnya ialah transparent selepas di download. Dia transparent, dia hanya ada objek ni. Kalau kita paste dekat mana-mana bahagian, kita paste dekat kita punya dokumen, hanya akan appears ini sahaja. Baik, yang keenam yang paling kerap saya gunakan ialah kita animate objek kita. Okay, cara ni kita pilih, kemudian kita pilih sama ada kita nak edit image ataupun kita nak animate lah. Animate yang paling tepat sekali. Animate, tekan. Okay, kemudian dia akan diberikan pilihan dan juga akan preview macam mana pergerakan dia, template-template tersebut lah. Okay, storm, breath. Okay, pilih saja macam mana cara dia. Okay, boleh nampak lah. Okay, contohnya saya nak pilih rasanya saya nak pilih pop. Okay, pop. Kemudian tulisan pun boleh dan sebarang objek pun boleh menggunakan animate ni. Okay, kita pilih animate. Kemudian okay, saya nak pilih yang ni block. Okay, okay, kita cuba preview tengok apa akan jadi. Okay, pantas sikit lah. Dia akan keluar ataupun dia akan jadi seperti mana yang kita telah tetapkan lah. Yang ke-8 ialah kita nak share kita punya template ataupun kita punya kerja kepada rakan yang lain lah. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita dapatkan email mereka. Okay, kemudian kita add kepada sama ada kita add, kita tuliskan pun boleh, kita add kepada kelas kita pun boleh. Tu sekejap lagi. Okay, cara dia mudah saja. Tekan pada butang 3 ni. Okay, tekan share. Kemudian tulis email mereka. Okay, contohnya saya tulis ni lah. Kemudian kita boleh pilih lah sama ada mereka hanya boleh preview, mereka hanya boleh edit dan sebagainya. Kita tekan pada butang ni, kemudian email tersebut akan sampai kepada orang yang kita nak send tu, dan mereka juga akan dapat dokumen dan mereka akan open in Canva dan mereka akan edit seperti biasa. Yang paling menariknya ialah kita boleh edit pada masa yang sama, kita boleh lihat kerja kawan kita tu, ataupun kita nak edit sekali pada masa yang sama pun tak menjadi masalah. Kesembilan ialah kita create class. Okey, class. Okey, kalau kita dapat lihat kat sini, kita pilih pada bahagian ni. Okey, classwork ni. Okey, pilih. Okey, ni adalah kelas yang mana kita dah ada kawan-kawan kita lah. Kita ada rakan sekerja ataupun ada murid kita. Okay, people, semua orang yang ada dalam kumpulan tu, yang ada dalam grup tu boleh lihat dan boleh akses, boleh edit dokumen yang mana kita dah share. Okay, kita boleh share kat sini lah.
Okay, kita boleh add dengan cara pergi kepada account setting, kemudian pergi kepada people. Okay, kemudian kita invite people. Okay, invite people dengan cara apa? Boleh email, boleh Google Classroom pun boleh. Okay, bagi link kat mereka pun boleh. Mereka akan directly dan juga mereka akan accept kita punya invitation tu. Dan yang terakhir agak simple dan juga ringkas, tetapi pada masa yang sama sangatlah membantu. Okay, misalnya ialah objek kita ni. Okay, objek kita ni kita nak supaya dia tak berapa opaque ataupun tak berapa jelas. Okay, kita nak supaya dia nampak kabur-kabur kan, samar-samar. Dia penting juga kalau kita ada macam kita nak buat lapisan-lapisan kan, kita sangat penting untuk kita dapatkan opacity. Okay, cara dia untuk kita nak kaburkan dia atau kita nak lesskan dia punya opacity ialah tekan pada butang yang ni, transparency. Okay, kita pilih kurang. Okay, semakin rendah semakin kabur ataupun transparent lah dia. Setakat itu saja tutorial kita pada kali ini. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.